ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, yang saya kasihi tuan pengurusi, para imam, para bilal, para asatidzah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar syukur, dengan inayah, kasih sayang daripada Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kita bersama-sama berada di dalam rumahnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah Taala suka di atas muka bumi ni ialah masjid-masjidnya. Dan tempat yang Allah Ta'ala murka, Allah tak suka di atas muka bumi ini ialah pasar-pasar. Yang mana di pasar tadi banyak orang lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurlah kita kepada Allah. Ulama' beritahu, ada beberapa kata ulama', kalau kamu nak tahu di manakah tempat kamu di akhirat, unzur maqamakal an, maka lihatlah di manakah tempat kamu sekarang. Sekarang ni kamu kat mana? Orang beriman ni dia sentiasa berjaga-jaga. Dia risau kalaulah dia ni berada di tempat yang Allah Ta'ala murka, dan pada ketika itu juga dia diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala, maka mati dalam keadaan tidak beriman. Maka bila mana kita berada di tempat-tempat yang mulia, di taman-taman syurga, ini taman syurga, Nabi bagi tahu, Nabi bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah? Qila wa ma riyadul jannah? Hilakul dzikr. Qala hilakul dzikr. Ketika Nabi SAW bersabda dengan sahabat-sahabat, wahai sahabatku, bila kamu lalu di taman-taman syurga, maka ambillah, petiklah, ambillah sebanyak-banyaknya habuan daripada taman syurga tadi. Maka sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, taman-taman syurga tu apa dia? Kat dunia ni taman-taman syurga tu ialah halqah zikir, ataupun tempat-tempat yang mengingati Allah Ta'ala. Duduk dalam halqah. Halqah ni ialah satu tempat yang mana dalam tempat ini disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kita kembali dalam membicarakan tentang kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah sahabat, orang-orang yang masya-Allah duduk bersama Nabi, lihat tingkah lakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat berita gembira, bergembira bersama Nabi, bersusah payah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka ini telah diridai oleh Allah Ta'ala di dunia lagi. Sehingga 10 orang daripada mereka telah diberi berita gembira, yang mana mereka ini telah dijanjikan syurga walaupun mereka masih lagi di atas dunia. Nabi bersabda, Allah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Sehinggalah ada 10 orang sahabat Nabi yang memang telah dijanjikan syurga walaupun mereka masih menghirup udara dunia lagi. Allahu Akbar. Sebab apa tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala? Kerana ada dalam diri mereka sifat-sifat yang terpuji, dalam diri mereka ada sifat taat yang dahsyat, yang cinta mereka kepada agama lebih daripada cinta mereka kepada kehidupan mereka.
mengutamakan mereka tentang akhirat lebih daripada mengutamakan keperluan dunia mereka. Itulah yang kita nak dengar, macam mana cerita mereka. Mudah-mudahan dengan sebab kisah-kisah sahabat yang kita perdengarkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik, hidayat kepada kita untuk cinta, nak beramal seperti mana mereka. Almar'u ma'aman ahabba, atau kama qala Nabi SAW. Nabi sabda apa? Satu orang itu akan dibangunkan, akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama orang yang dia cinta, orang yang dia suka. Ini kalau kita suka sahabat Nabi, suka para anbiya, cinta nak bersama dengan orang-orang soleh, insya-Allah kita akan dibangunkan bersama kalangan mereka. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya suka nak ceritakan satu orang sahabat, salah seorang daripada sahabat Nabi. Bila kata sahabat dia ramai. Sahabat Nabi ni ulama telah kumpulkan mereka, nama-nama mereka seramai hampir 100,000 lebih. Sahabat Nabi. Kan? Kita dah muzakarah kan sebelum ni kita dah bincangkan apa yang dikatakan siapakah yang dikatakan sahabat Nabi. Yang pertama, dia mesti manusia. Yang kedua, dia mesti hidup di zaman Nabi, bersama, berjumpa dengan Nabi. Yang ketiga, dia beriman dengan Nabi SAW. Yang keempat, dia mati dalam keadaan, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. 4 syarat ni sempurna, dia dianggap sahabat. Malam tadi saya mimpi Rasulullah, tapi saya tak jumpa Nabi. Mimpi Rasulullah, jumpa tapi dalam keadaan mimpi. Walaupun mimpi Nabi ni mimpi yang benar, tetap juga tidak dikatakan dia seorang sahabat. Itu antara satu hadiah lah daripada Allah kalau ada satu orang yang jumpa mimpi Nabi. Saya kanlah ada beberapa orang ulama kata bila satu orang tak dapat jumpa Nabi SAW mimpi pun, insya-Allah dia akan dapat syafaat Nabi di akhirat. Mudah-mudahan Allah temukan kita, insya-Allah. Jadi sahabat yang nak diceritakan ini ialah nama dia Umair bin Sa'ad. Umair bin Sa'ad. Jadi kisah Umair bin Sa'ad ini agak panjang. Ada kisah ketika kecilnya beliau dan ada kisah ketika beliau ni sudah dewasa. Jadi sini dimulakan kisah ni pada fi sigharihi, ketika mana beliau ni masih kecil. Umair bin Sa'ad nasiju wahdihi, atau kama qala Umar bin Al-Khattab. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberitahu bahawasanya Umair bin Sa'ad ni pernah menangisi dirinya sendiri. Tajuk daripada cerita yang Syekh ini nukilkan di kitabnya ni, Syekh Abdul Rahman yang nukil daripada kitab ni, iaitu Umar bin Sa'ad pernah menangisi dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah, siapakah Umair bin Sa'ad? Umair bin Sa'ad ini ialah di kalangan orang Ansar. Apa yang kita faham, orang Ansar itu ialah penduduk Madinah. Bila kata di zaman Nabi ada dua puak Ansar dan puak Muhajir. Puak Muhajir ni bersama dengan Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Puak Ansar yang duduk di Madinah. Yang duduk di Madinah. Sehingga kan banyak kelebihan orang-orang Ansar. Banyak kelebihan orang-orang Ansar dalam Quran tadi pun, ayat yang saya bacakan pada awal tadi, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang yang di kalangan orang Ansar yang mana mendiami negeri Madinah, yang mana beriman sebelumnya mereka. Yang ini maksudnya ketika mana Nabi SAW pada awalnya menghantar seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam. Masa Nabi belum datang ke Madinah, Yathrib, nama Madinah pada ketika itu Yathrib. Bila datangnya Nabi SAW berhijrah bersama sahabat, maka Madinah Yathrib bertukar menjadi nama Madinatul Munawwarah. Kan? Kerana apa? Kerana orang-orang Madinah menerima Islam, menerima Nabi dan sahabat bersama-sama menyebarkan Islam. Jadilah nama Madinatul Munawwarah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang Ansar dia di kalangan orang Ansar. Pernah juga satu ketika orang-orang Ansar ni jumpa dengan Nabi SAW. Sebelum tu orang-orang Ansar telah dengar berita bahawasanya Nabi telah mengagihkan harta kepada orang Muhajirin dan orang-orang miskin. Sedangkan orang Ansar mempunyai hak juga. Maka orang-orang Ansar ni rasa, kenapa Nabi tak bagi pada kami? Nabi bagi pada orang Muhajirin dan orang-orang miskin saja. Kami ini berhak juga. Tapi orang Ansar ni orang-orang Ansar juga orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika mana mereka berjumpa di hadapan Nabi, Nabi dah tahu mesti ada hajat orang Ansar ni. Maka Nabi kata, apa je hajat yang kamu nak, aku akan tunaikan. Mula-mula datangnya orang Ansar nak berjumpa dengan Nabi, nak minta
kesepakatan bolehlah harta dapat dekat mereka juga. Tapi bila mereka ni orang Ansar dengar Nabi pelawa, kalau kamu nak minta apa aku akan tunaikan, aku akan kabulkan. Orang Ansar tu tukar, bincang balik, ini peluang besar, Nabi dah minta, Nabi dah pelawa ni, satu tawaran untuk kalau apa-apa hajat dikabulkan. Maka mereka sepakat berjumpa dengan Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami nak minta pengampunan. Allah, terus tukar terus. Sebab apa? Orang Ansar ni orang bijak, mereka ni tahu apalah sangat kalau nak dibandingkan dengan perkara dunia, nak dibandingkan dengan pengampunan Allah. Maka Nabi SAW terus mendoakan, Allahumma ghfir lil ansar wali abna'il ansar wali abna'il ansar. Nabi SAW terus doakan, ya Allah, ampunlah orang-orang Ansar, ampunlah anak-anak orang Ansar, dan ampunlah cucu-cucu orang Ansar. Kan? Tengok di situ dapat orang-orang Ansar tadi dipuji. Nabi SAW mendoakan mereka. Kalau mereka minta dunia, dunia dapat, tapi mereka minta pengampunan, maka mereka akan dapat segala-galanya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang Ansar. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Umar bin Sa'ab ni di kalangan orang Ansar yang mana beliau ini masih budak, masih anak-anak lagi, masih budak, kita budak kecil pada ketika tu, yang mana beliau ini ka'sal yutmi wal faqati mundhu nu'umati azfa, maksudnya satu orang yang miskin yang telah menjadi yatim, yang mana ayahnya Sa'ad, Hadrat Sa'ad radhiyallahu anhu telah syahid, telah syahid di peperangan Badar, telah syahid di peperangan Badar. Jadi ayahnya pula tidak meninggalkan harta, maka tinggallah dia bersama ibunya selang berapa lama, dan ibunya telah bernikah pula dengan satu orang kaya di kalangan Bani Aus yang bernama Al-Julas bin Suwaid. Al-Julas ibn Suwaid fakafala benaha Umairan wa dhammahu ilaihi. Dan duduklah Umair bin Sa'ad ini bersama bapa tirinya dan ibunya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika mana Umair bin Sa'ad ini berada dalam keluarga, di bawah bapa tirinya, maka ayah tirinya ini tadi, bapa tirinya ini tadi menjadikan Sa'ad bin Umair bin Sa'ad ni seperti anaknya sendiri. Begitu jugalah Umair bin Sa'ad ni, masya-Allah, dia merasakan siapa tadi, bapa tirinya tadi seperti bapaknya sendiri. Sampailah beberapa ketika hiduplah tenang Umar bin Sa'ad ni dalam keadaan diberi, kebetulan bapa tiri ini satu orang kaya. Kebetulan bapa tirinya satu orang kaya, apa yang dia nak semua akan dipenuhi. Daripada riwayat di sini dia bagi tahu, Syekh ni bagi tahu, wa kana kullama nama Umairun wa shabba yazdadul julasu lahu hubban wa bihi i'jaban lima kana yara fihi min amaratil fitnati wan najabati allati tabdu fi kulli amalin min amali wa syama'ilil amanati wasidqi allati tazharu fi kulli tasarrufin min tasarrufatihi. Bertambahlah Julas ni sayang kepada Umar bin Sa'ad, kerana Umar bin Sa'ad ni satu orang anak yang mana taat, yang mana mempunyai akhlak yang bagus, yang amanah, yang benar, yang amanah, yang bercakap benar. Setiap amal dia masya-Allah mempunyai bersungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap amal-amal agama. Maka senanglah Julas ni bapa tirinya tengok anak tirinya macam tu. Alhamdulillah. Hadirin dirahmati Allah, Umair bin Sa'ad ni telah masuk Islam daripada waktu kecil lagi. Umur 10 tahun dia dah masuk Islam. Umur 10 tahun dia dah masuk Islam. Dan dia mengikuti kelas-kelas, maksudnya mengikuti majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seringlah saat ini menjaga sembahyang berjemaah di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di belakangnya Nabi, maksudnya di saf awal. Semangat dia walaupun dia kanak-kanak, tapi dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di belakang Nabi. Kalau di sini bersolat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya begitu gembira kadang melihat dia seringkali ulang-alik zahiban ilal masjidi aw ayiban minhu, pergi ke masjid dan pulang daripada masjid, kadang-kadang bersama suaminya dan kadang-kadang dia pergi bersendirian. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sehinggalah sampai satu ketika
Allah Ta'ala hatta sya'allahu ay yu'arridul ghulam al-yafi' li tajribati min asyadid tajarib unfan wa aqsaha qaswah, sehinggalah satu ketika Allah Ta'ala nak uji dia. Sehingga satu ketika Allah Ta'ala nak uji dia, nak bagi dia satu pengalaman. Allah uji dia satu perkara pada tahun yang ke-9 Hijrah. Pada tahun yang ke-9 Hijrah, iaitu tahun yang mana Nabi SAW a'lana Rasul SAW azamahu ala ghazir Rum fit Tabuk. Nabi SAW mengumumkan supaya orang-orang Islam dapat ikut serta dalam peperangan Tabuk. Pada ketika itu orang-orang Rom, orang-orang Rom, empire yang besar pada ketika itu, Rom dan Parsi, mereka ni telah menakluki seluruh kota-kota di sekitar mereka, dan mereka nak berhasrat dalam hati mereka nak menakluk orang Arab. Ni empire Rom. Maka bila Nabi SAW telah dengar perkara tersebut, maka Nabi SAW cuba untuk mempertahankan jazirah Arab daripada ditakluki oleh orang-orang Rom ni. Maka bila maka dengarlah cerita bahawasanya orang-orang Rom ni akan memerangi orang Arab. Cara orang dulu dia nak takluk satu tempat, dia akan perangi tempat yang dia nak takluk. Kalau tempat tadi kalah, otomatik akan jadi taklukan mereka. Macam itulah. Maka bila macam tu, Nabi SAW telah mengumumkan, mengiklankan kepada para sahabat untuk ikut serta dalam peperangan Tabuk. Dan peperangan Tabuk ini telah dihadiri oleh 30,000 orang Islam. Dan ada setengah riwayat mengatakan ditambah dengan 10,000 tentera berkuda. Tentera berkuda. Tetapi nak lawan puak-puak Rom ni, mereka kumpulkan tenaga mereka, mereka kumpulkan orang-orang mereka hampir 100,000. Tapi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah, dalam sejarah inilah antara tentera Islam yang paling ramai. 30,000 orang ni dalam sejarah antara tentera Islam yang paling ramai dapat dikumpulkan. Maka sebab itulah puak-puak Rom ni bukan kata orang-orang Islam, orang puak-puak Kristian dia, mereka puak-puak Rom ni beragama Kristian, bukan orang-orang Kristian dia saja, bahkan orang-orang yang tidak suka Islam semua ikut serta dengan dia. Orang kafir Quraisy semua dapat dikumpulkan. Maka sebab itulah hadirin dirahmati Allah, kalau kita tengok hari ni orang-orang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, mereka dalam bab memerangi orang Islam, mereka akan bersatu hati. Kalau kita perasan, mereka sepakat, walaupun mereka ni tak sama agama, tetapi mereka akan sepakat untuk memerangi Islam. Telah ada lagi daripada zaman Nabi SAW lagi, mereka dah sepakat macam tu. Allahu Akbar. Maka sebab itulah kita ni orang Islam kena kuat. Kita kena betul-betul jaga amal, jaga perintah Allah. Kita kena satu hati, barulah Allah Ta'ala datangkan kekuatan dalam diri orang Islam ni. Jadi kalau kita saling berpecah, maka kita akan gugur daripada pandangan Allah. Dan satu hadis Nabi beritahu, idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila saling mencaci, orang Islam ni saling memaki, saling mencaci, saling bertengok buruk, saling tengok buruk, maka akan apa? Jatuh daripada pandangan Allah. Maksudnya saqatat min ainillah, gugur daripada pandangan Allah, tidak akan datang bantuan Allah. Bila orang Islam ni tidak saling tolong menolong, tidak saling berbuat baik, saling bersangka buruk, na'udzubillah. Kita kena satu hati. Kita kena sangka baik pada setiap orang Islam. Kita kena berbuat baik. Bila macam tu, Islam akan teguh, Islam akan bersatu, insya-Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu Umair bin Sa'ad masih kanak-kanak lagi. Dia kata apa? Aku melihat, masya-Allah, orang-orang Islam begitu bersemangat untuk menyertai peperangan Tabuk. Nabi SAW sendiri memerintahkan orang Islam ayyasta'iddu wa yatajahhazu lidzalik. Ini bersiap sedia, mempersiapkan perlengkapan perang, persiapan perang untuk perkara tersebut, untuk pergi ke medan Tabuk. Jadi Nabi SAW sendiri mengumumkan, mengiklankan siapa-siapa yang nak infakkan di jalan Allah Ta'ala tadi. Bukan kata infakkan diri saja, bahkan infakkan harta semua. Dan pada masa itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaklah siapa Umair bin Sa'ad ni di kalangan kanak-kanak, dia nampak antaranya
dia melihat faqad ra'a nisa'al muhajirin wal ansar yuqbilna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yanza'na huliyahunna wa yulqinahu baina yadayhi liyujahhiza bi thamanil jaysha al-ghaziya fi sabilillah. Dia nampak di kalangan orang perempuan di kalangan muhajirin dan ansar, mereka semua menanggalkan perhiasan-perhiasan mereka, mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka untuk dijadikan bekalan kepada tentera-tentera Allah Ta'ala. Begitu juga Umar bin Sa'ad ceritakan, wa absara bi'ainai ra'si, aku lihat dengan mataku sendiri Uthman bin Affan ya'ti bi jirabin fi 1000 dinarin zahaban, membawa datang satu bekas, dalamnya ada 1000 dinar emas, dan dia memberi kepada Nabi SAW untuk diinfakkan untuk peperangan Tabuk kan. Begitu juga dia menyaksikan Abdurrahman bin Auf. Ini semua orang kaya di zaman Nabi SAW, orang kaya, tapi kaya tu hanya letak di mata saja, hati mereka tetap cinta pada agama. Masya Allah kan. Apa yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf, yahmilu ala atiqihi bi'atai uqiyah, 200 uqiyah daripada emas, kata 200,000 lah, lebih daripada 200,000 uqiyah emas diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Pada ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, aku nak korbankan separuh daripada harta yang aku ada, kan, separuh daripada apa yang aku ada. Umar dah merasakan bahawasanya insya-Allah inilah yang paling banyak kan. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak infakkan seluruh harta aku yang aku ada. Abu Bakar juga antara tajir, satu orang peniaga yang besar. Ketika perang Tabuk ni dia infakkan seluruh harta dia. Rasulullah pun tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan ni? Kat rumah kamu ni apa yang kamu tinggalkan? Kata, semua aku bawa wahai Rasulullah. Yang aku tinggalkan hanya Allah dan Rasul. Sebab kita tak ada benda yang ditinggalkan. Sehingga dia sendiri berpakaian guni, berbutangkan duri. Itu setengah riwayat yang mengatakan. Ketika itu juga Allah Ta'ala, ada satu riwayat mengatakan Allah Ta'ala hantar malaikat berjumpa dengan Nabi SAW. Bila Nabi lihat malaikat tadi, Nabi terkejut. Malaikat tadi pakai pakaian yang sama macam mana Abu Bakar pakai guni, butangkan duri. Dan Allah Ta'ala sampaikan salam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu kerana pengorbanan dia, kerana pengorbanan dia yang sangat besar untuk agama Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ni tahap iman sahabat. Allahu Akbar, dahsyat. Sebab mereka yakin dengan firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai satu kebaikan, setinggi-tinggi kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga mana kamu menginfakkan, mensedekahkan ataupun menginfakkan harta yang kamu suka. Itu Allah Ta'ala firman dalam Quran. Maka sebab itulah sahabat-sahabat berebut. Dia suka ni, dia infakkan. Dia suka, dia infakkan. Ini Masya Allah, kalau kita dapat buat, besar ya Allah. Dan kita, apa yang kita suka tersimpan, yang kita tak sukalah kita bagi orang. Yang kita tak sukalah kita infak. Tapi kita terbalik dengan sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, di samping itu juga Umair bin Sa'ad melihat keadaan orang-orang yang munafik. Ketika mana orang-orang yang begitu bersemangat nak menginfakkan di jalan Allah Ta'ala, mereka begitu bercepat-cepat untuk infak di jalan Allah. Ada juga di kalangan mereka orang-orang yang melambat-lambatkan urusan mereka dalam infak, menangguh-nangguhkan urusan mereka. Sehingga kan saya saja buat lambat-lambat, sehingga kan hadirin yang dirahmati Allah, ada setengah daripada mereka tak indah je, ambil sambil lewa terhadap seruannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni apa yang nampak pada Umair bin Sa'ad. Rupa-rupanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umair menceritakan perkara yang sama telah berlaku di dalam rumahnya, iaitu siapa? Ayah tirinya tadi, bapa tirinya yang telah membesarkan dia, yang telah bagi secukup keperluan pada dia. Dia lihat bapa tirinya agak aneh, lambat, dalam keadaan sahabat-sahabat yang lain telah laju ataupun telah berlari untuk menginfakkan harta. Jadi dia pun menceritakanlah keadaan sahabat-sahabat yang tadi kepada ayah tirinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, lakinnal julasa ma kada yasma'u min Umairin ma sami'a hatta talaqat min fami kalimatun atharat sawabal fatal mu'min.
Sehingga kan bila diceritakan perkara tadi, Usaid apa tadi, Umar bin Sa'ad ni tadi pun ceritakan macam mana keadaan orang Islam sekarang ni tengah berlumba-lumba nak infak ni. Peperangan tak berapa lama lagi akan datang seruan peperangan Tabuk ini. Maka sehingga terkeluar daripada mulut ayahnya Julas ni, iaitu bapa tirinya Umar bin Sa'ad ini, terkeluar satu perkataan apa dia, in kana Muhammadan sadiqan fima yadda'ihi minan nubuwah fanahnu syarrun minal hamir. Terkeluar daripada mulut ayahnya, seandainya Muhammad ni satu orang yang benar dengan apa yang dibawa, apa yang didakwahkannya daripada kenabian, maka kami ni lebih buruk daripada keledai. Jadi pelik si Umair bin Sa'ad ni. Apa benda yang ayah aku cakap ni? Ini perkataan yang tak sepatutnya dipercakapkan ketika mana nak berlaku, maksudnya di kalangan orang Islam tak sepatutnya lah cakap percakapan macam tu berlaku. Maka sedarlah Umar bin Sa'ad ni bahawasanya ayahnya ni mungkin di kalangan orang-orang munafik, na'udzubillah dia kata, mungkin di kalangan orang-orang yang tak betul-betul Islam, yang tak betul-betul memperelokkan Islam dia. Maka Umar bin Sa'ad ni menjadi gelisah. Umar bin Sa'ad ni satu orang yang cerdik, satu orang yang Masya Allah, yang selalu berdekat dengan Nabi SAW. Apa dia bagi tahu? Laqad ra'a anna fi suquti 'alal Julas wa tasatturi 'alaihi khiyanatan lillah. Kalaulah aku diamkan perkataan Julas ni, bapa tiri aku ni, aku sembunyikan, maka seumpama aku ni bersama-sama khianat kepada Allah dan Rasul, kata dia. Dan kalaulah aku mengkhabarkan perkara daripada Rasulullah, aku sangat sayang kepada beliau, ini Julas, kerana dia telah membesarkan aku. Yanzilu min nafsi manzilatal walid, yang mana dia ni dah dianggap macam bapa dia sendiri, kan? Yang telah menyempurnakan segala keperluan aku, dia jadi berbelah bagi macam mana ni, kan? Maka dia telah buat keputusan, dia telah berjumpa dengan faltafata il Julas, dia pun jumpa dengan Julas tadi, bapa tirinya. Wahai bapa tiriku, wallahi ya Julas, makana ala zahril ardi ahadun ba'da Muhammad ibn Abdullah ahabba ilayya min, kata dia. Demi Allah ya Julas, ke atas muka bumi ni tidak ada seorang pun yang aku lebih cinta daripada Muhammad bin Abdullah setelah Muhammad bin Abdullah, iaitu kamu, kata dia. Di atas muka bumi ni tidak ada seorang pun yang aku lebih cinta daripada Muhammad bin Abdullah, iaitu Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, iaitu kamu. Kamulah antara orang kedua yang aku cinta, sebab kamu telah menyempurnakan kehidupan aku, ibuku. Tetapi ketika mana keadaan sekarang ni, orang-orang sibuk nak pergi perang Tabuk, orang sibuk nak mempersiapkan peperangan Tabuk ini, kamu telah melontarkan satu perkataan yang tidak baik, kan, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak akan membiarkan begitu saja, kata dia. Aku tak akan membiarkan begitu saja. Wa qad azamtu ala an amdiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan khabarkan, wa ukhbirahu bima qulta, dengan apa yang kamu kata aku akan khabarkan kepada Nabi. Maka tunggulah kamu apakah keputusan Nabi SAW. Berani dia, kan? Walaupun bapa tiri dia selalu memberi keperluan pada dia, tapi tetap perkara hak tetap hak, kan? Kulil haq walau kana murra, katalah kamu perkara yang baik walaupun pahit. Walaupun pahit. Inilah sifat sahabat Nabi SAW. Maka pergilah budak tadi ni, siapa ni, Umar bin Sa'ad ini, berjumpa dengan Nabi SAW di masjid, dan dia ceritakan kepada Nabi SAW dengan apa yang dia telah dengar daripada bapanya tadi, bapa tirinya Julas bin Suwaid. Maka Nabi SAW pun menyuruh satu orang sahabat memanggil Julas, nak buat pengadilan. Tengok Nabi SAW tak semena-menanya dengar terus buat keputusan. Sebab ini kita kadang-kadang kalau ada berita-berita, khabar-khabar yang kita belum jelas, belum tabayun, hendaklah kita tabayun dulu, hendaklah kita jelaskan dulu. Kadang-kadang berita tadi, kan, macam-macam kan, berita palsu. Tadi pun ada kata berita palsu lah, inilah. Jadi kita kena jelaskan dulu berita tadi, jangan kita sebarkan. Kan? Begitu juga Nabi SAW, setiap perkara Nabi akan nak tabayun, nak diperjelaskan. Nabi suruh panggil ayah tirinya, kan? Maka datanglah Julas tadi, bapa tirinya. Bapa tirinya siapa tadi? Umair bin Sa'ad. Bapa tiri Umair bin Sa'ad datang. Apa yang kamu kata? Kata Nabi SAW, ma maqalatan sami'aha minka Umair bin Sa'adin. Apakah makalah, perkataan yang telah Umair bin Sa'ad dengar daripada kamu, wahai Julas? Cuba jelaskan. Maka wa dzakara lahu ma qalahu. Maka Nabi SAW ceritakanlah perkara, betul ke kamu cakap macam ni dekat Umair bin Sa'ad, dekat anak kamu? Perkataan yang tak baik. Apa tadi perkataan dia? Seandainya Muhammad itu benar dengan apa yang didakwahkannya daripada
perkara nubuah, maka kami ni lebih buruk daripada himar. Apa macam pelik perkataan tu kan. Maka Julas pun menafikan. Dia kata apa? Kadzaba alayya ya Rasulullah, dia telah dusta. Mana ada aku cakap macam tu. Tengok. Fama tawaffahtu bi syai'in min dhalik, aku tak pernah pun nak cakap perkara macam tu. Maka mulalah sahabat-sahabat Nabi yang lain berkata, tak patut betul Umair bin Sa'ad ni. Dia ni adalah anak tiri Julas, kan dah dibesarkan oleh Julas, dibagi macam-macam harta apa semua. Kenapa dia cakap macam tu pada ayah tirinya? Lepas tu ada sahabat yang lain pula berkata, tak mungkin Julas ni Umair bin Sa'ad ni satu orang budak yang bagus, yang rajin, yang taat pada Allah, yang rajin berulang-alik ke masjid, yang rajin kan. Maka Nabi SAW pun berpaling kepada Umair. Maka Nabi melihat apa? Fara'a wajhahu qad ihtaqana bid-dami, merah, berubah wajah Umair, wajah si kecil ini, sahabat kecil ini, sebab Umair bin Sa'ad ni tadi berubah wajah dia. Umair bin Sa'ad tadi berubah wajah dia, mengalirlah air mata, wa dumu'u tatahaddaru midraran, mengalir air mata dia. Aku cakap perkara benar. Sehingga kan dia kata, dia doa, ya Allah, Allahumma anzil ala nabika bayana ma takallamtu bih. Ya Allah, turunkanlah ke atas Nabi kamu ini kenyataan yang benar seperti mana yang aku cakapkan. Dia ulang 2 kali doa tadi, ya Allah, turunkanlah ke atas Nabi kamu ini keterangan yang benar seperti mana apa yang aku cakapkan tadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap menolak Julas ni, bapak tiri ni kata, wa qala inna ma dzakartu laka ya Rasulullah wal haq, apa yang aku katakan kepada kamu ni perkara benar wahai Rasulullah. Sesungguhnya anak tiriku ni yang membohong. Sampaikan, tengok, sampaikan inni ahlifu billahi anni ma qultu syai'an. Sehingga Julas ni bersumpah dengan nama Allah, kan, bersumpah nak menafikan yang dia cakap perkara tadi. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak berapa lama kemudian, tak berapa lama kemudian, orang-orang tiba-tiba melihat Nabi SAW berubah wajah Nabi SAW, kan, tiba-tiba mata Nabi SAW jadi berubah. Jadi orang-orang di keliling Nabi ni faham, bila ada satu perkara berlaku, maka akan turun wahyu. Jadi wahyu ni dia akan telah turun kepada Nabi SAW, wahyu daripada malaikat Jibril. Jadi ketika turunnya wahyu, maka ada satu perubahan berlaku pada diri Nabi SAW. Nabi rasa, Nabi tunduk ke bawah, Nabi ada satu perlakuan lah yang mana sahabat faham, bila perlakuan ni berlaku pada Nabi SAW, maka itulah tanda turunnya wahyu, kan? Maka semua orang pada ketika semua diam. Ni ada turun wahyu ni, tengok. Ta'allaqat absaruhum bin Nabi, semua mata-mata orang yang dekat situ semua lihat Nabi SAW. Apa yang berlaku ni, kan? Apa yang berlaku ni? Mesti ada wahyu yang turun. Kan, Julas ni dah berdebar-debar dah. Dah risau dah. Kan, dah risau. Wa huna zaharal khauf wal wajal al Julas. Takut, gementar. Julas ni dah mula gementar. Terus turun wahyu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Nabi SAW membacakan firman Allah Taala. Apa wahyu yang turun tadi? Ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 74. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka-mereka yang bersumpah dengan nama Allah, ma qalu, bahawa mereka tidak mengatakan, mereka mengatakan sepatutnya, walaqad qalu kalimatal kufur. Dalam firman Allah tadi, Allah bagi firman, sesungguhnya mereka telah berkata dengan perkataan kufur, maksudnya perkataan yang tidak betul. Wa kafaru ba'da islamihim, mereka telah kufur setelah mereka Islam. Wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullah, ila akhir ayat. Sehinggalah dalam ayat tadi tu Allah Taala beritahu lagi, fa iyatubu yaku khairan lahum, kalaulah mereka ni bertaubat kepada kamu, kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Wa iyatawallau, kalau mereka berpaling, Allah Taala akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Ayat tu turun. Farta'adal Jalas, Julas tadi tu menjadi terus gementar dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam firman Allah Ta'ala. Tengok terus, direct terus. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang berlaku di kalangan sahabat sebenarnya itu adalah untuk kita, untuk umatnya Nabi SAW. Janganlah kita menipu, lebih-lebih lagi kita menggunakan nama Allah, kan? Orang yang menipu dengan nama Allah, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kita ada kafarah. Bila kita buat satu perkara, kita bersumpah dengan nama Allah, pada kita melanggar sumpah tadi, dia ada kafarah sumpah, dia panggil. Kalau kafarah sumpah, dia ada dalam surah, ada dalam Al-Quran ada jelaskan tentang kafarah sumpah. Saya lupa ada surah apa. Ada tertib dia kan, kalau tak dapat nak tunaikan sumpah tadi,
Maka orang kata demi Allah gini-gini, rupanya salah, maka dia kena tunaikan, dia kena kafarah sumpah. Ada kena bagi makan, antaranya kena puasa, kena sedekah, nanti ada dia kena kafarah sumpah. Saya pun lupa dia punya dalam Quran ada. Hadirin dirahmati Allah, terus Julas ni tadi berpaling pada jumpa dengan apa, terus menghadap Rasulullah SAW, bal atubu ya Rasulullah, aku bertaubat Rasulullah. Terus taubat. Yang main-main sahabat ni bila dia ada buat salah sikit je, orang yang dekat dengan Rasulullah ni Allah telah turun tu ayat tegur terus kan, tegur terus. Macam mana kita cerita tentang Zaid bin Harithah kan sebelum ni. Zaid bin Harithah yang mana dia ni anak angkatnya Nabi SAW. Jadi ketika itu ada beberapa perkara yang nak bagi tahu bahawasanya Nabi SAW mengahwini isterinya Zaid bin Harithah. Maka orang jadi kelang kabut, macam mana Allah turun ayat boleh berkahwin, sebab dia istilahnya anak angkat. Anak angkat ni tidak ada pertalian apa-apa. Maka bapa tadi boleh berkahwin dengan isteri anak angkat tadi, boleh, tak ada masalah. Nabi kahwin dengan isterinya Zaid bin Harithah, sebab Zaid bin Harithah ni anak angkat saja. Allah terus tegur. Nak bagi tahu senang nak mengajar kita untuk sampai akhir zaman nanti. Dia kata apa? Bal atubu, bahkan aku bertaubat kepada Allah kan. Sadaqa Umair, Umair lah yang telah berkata benar wahai Rasulullah. Umair ni dah berkata, dialah yang berkata benar, akulah yang salah, wa kuntu minal kadzibin, akulah yang salah kan. Mintalah pada Allah ya wahai Rasulullah, ayyaqbala taubati, supaya Allah Taala ni menerima taubat aku wahai Rasulullah. Mintalah tolonglah. Takut dia Julas ni, walaupun anak dia tadi masih kecil, anak tadi bercakap benar, bapa tiri dia tadi terpaksa kan, terpaksa berkata begini, kata mintalah supaya Allah Taala terima taubat aku. Kenapa? Dia telah berbohong. Aku bersedia menebus kesalahanku, ju'iltu fidaka ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini tawajjah Rasul sallallahu alaihi al-fata Umar. Jadi Rasulullah SAW pun terus berjumpa dengan Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad tadi dinampak Umar bin Sa'ad dalam keadaan menangis kegembiraan, yang mana tuballilu wajhahul musyrika binuril iman, tampak di wajahnya Umar bin Sa'ad ni cahaya keimanan pada ketika itu. Kata Nabi SAW, Nabi sambil pegang telinga dia, Nabi kata apa? Wafat udhunaka, begitu terang benarlah telinga kamu wahai gulam, wahai budak. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kamu, membenarkan perkataan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, Umar bin Sa'ad tengok, walaupun dia satu orang yang kecil, tapi satu budak kecil, tapi sebab dia taat dengan Nabi SAW, dia takut ayah tirinya terjatuh dalam kufur kan. Maka dia terus beritahu pada Nabi SAW, dan Nabi SAW Allah telah utuskan firman Allah Ta'ala supaya menyadari Julas bapa tirinya sendiri. Maka kembalilah Julas tadi kepada keimanan yang betul. Jadi bila sahabat-sahabat pun tahu Julas ni dah jaga Umar bin Sa'ad daripada kecil, bagi keperluan, membesarkan dengan baik. Itu sebab Julas ni kata apa? Wa qad kana yaqulu kullama dzikru Umar. Bila mana orang cerita tentang Umair di depan Julas, maka Julas ni akan bagi tahu, bapa tiri akan bagi tahu, jazallahu anni khairan, semoga Allah Taala membalaskan kepadaku kebaikan, semoga Allah Taala membalas kepadanya kebaikan. Kenapa? Dia telah menyelamatkan aku daripada kufur. Julas ni Umar bin Sa'ad anak tiriku dia dah menyelamatkan aku daripada kufur, dan dia telah menyelamatkan aku daripada api neraka. Tengok, anak yang sendiri tadi telah menyelamatkan dia daripada kekufuran dan api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas itu membesarlah Umar bin Sa'ad ini di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan bersambung cerita dia tentang bagaimana cerita tentang dewasanya dia bersama je dengan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, begitulah cerita tentang satu orang sahabat yang bernama Umar bin Sa'ad, yang mana beliau ni hanyalah budak kanak-kanak. Budak ni kalau bahasa kita budak lah. Dulu masa saya belajar Indonesia, budak ni bahasa Indonesia ni hamba, perbudakan ni perhambaan. Jadi kita bahasa Malaysia budak ni budak lah, orang budak-budak kan. Jadi tak ada masalah. Jadi Umar bin Sa'ad walaupun dia budak kecil, dia tetap takut. Dia tetap takut kalaulah ayah tirinya ini jatuh dalam kekufuran perkataan dia tadi. Maka nak berhati-hati, dia telah jumpa dengan Nabi SAW, dan dia
adalah seorang yang taat pada Nabi SAW, sering berulang alik ke masjid. Inilah kisah seorang sahabat yang masih kecil lagi yang bernama Umair bin Sa'ad. Hadirin dirahmati Allah, apa kita boleh ambil kesimpulan daripada cerita Umair bin Sa'ad? Jadi takutnya dia dalam melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud pernah bagi tahu satu orang yang berada pada tempat kemungkaran, tetapi dia tidak mencegah kemungkaran tadi. Dia kata tak apalah, biarlah, kan, syurga masing-masing, pandai-pandailah dia hidup, kan, nanti ke akhirat dia yang kena tanya, bukan aku. Dalam keadaan apa? Dia redha. Tak apalah, dia redha. Dia berada pada tempat kemungkaran yang dilakukan, kan, tapi dia tidak menegur dan tidak ada buat apa-apa. Dia macam redha, maka seolah-olah dia telah melakukan kemungkaran itu juga. Tu. Ni kata-kata hikmah daripada Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga satu orang satu orang yang berada pada tempat kemungkaran. Tadi berada yang mana dia redha, memanglah dia bersama-sama dengan kemungkaran, tapi kalau dia tidak redha, walaupun dia ada pada tempat mungkar, dia tak redha, dia rasa risau. Macam tadi Umar bin Sa'ad tadi risau, sehingga tak senang duduk dia. Macam mana ada kemungkaran yang berlaku di hadapannya, tapi dia tak mampu nak berdakwah, tapi dia tak redha, maka dia bukan bersama orang tadi. Nanti di akhirat dia terselamat. Tapi yang risau tu satu orang yang jauh daripada tempat kemungkaran. Dia tak berada, ada orang buat benda mungkar di satu tempat, buat maksiat ke apa, dia tak apalah, biarlah orang tu, tapi nanti pandai-pandailah dia hidup. Kita redha pula. Maka bila kita walaupun duduk jauh, tapi kita tak bersama dengan orang tadi, tetap kita dianggap bersama kerana kita redha dengan kemungkaran tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kisah Umair bin Sa'ad ini menjadi iktibar untuk kita. Kita sering kita kena sering risaulah dalam hati kita macam mana orang Islam di sekeliling kita yang tinggalkan perintah Allah. Kadang-kadang saya ada dapat khabar juga, kan, sehingga sampai sekarang ada lagi yang masih takutlah, kan, untuk tunaikan perintah Allah. Takut tu dengan sebab wabak ni menjadi dia tak boleh nak istiqamah dalam amalan dia, sampai jadi fobia. Tak boleh dah datang masjid ni, walaupun dah dibolehkan. Tak boleh dah datang masjid. Tapi kita kena hormatlah dia punya kenyataan, kan, tapi macam mana kita kena kesian dengan dia. Tak apa, kita buat seperti mana apa yang telah diaturkan oleh pihak atasan, kan, pihak yang berautoriti. Kita taat, sabar dalam ketaatan. Kita sabar. Macam ni kita buat macam ni. Mana yang kita boleh buat, kita buat, kan. Kita cubalah istiqamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, insya-Allah. Ada apa soalan? Tak kisah sahabat ni. Tak ada, insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ahbabna sahabatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asdaqal hubba wa a'maqahu fahabna yawmal faza'il akbari li ayyin minhum fa innaka ta'lamu anna ma ahbabnahum illa fika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.